Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurani binti Rabi'ah, matrik nombor 254880. Okey, kami satu kumpulan telah pilih alat ujian psikologi dalam memfokuskan dalam bidang kerjaya. Okey, kami kat sini satu kumpulan telah pilih SMK, iaitu Survey Minat Kerjaya. Survey Minat Kerjaya ni adalah hasil daripada adaptasi Character Survey. Okey, SMK ni ataupun Survey Minat Kerjaya ni dia diterbitkan pada tahun 2014, iaitu disediakan dalam bahasa Melayu atau mengikut norma masyarakat Malaysia ni oleh Dr. Norbayah dari UKM. Okey, objektif utama dalam Survey Minat Kerjaya ni adalah dia berfokuskan kepada bukan personality macam kita jawab Holland dan semua tu. Okay, SMK ni dia lebih memfokuskan kepada tahap kesedaran. Maksudnya tahap kesediaan yang ada dalam diri individu terhadap kerjaya ataupun bidang yang akan dia ceburi. Okay, SMK atau Survey Minat Kerjaya ni mempunyai 25 item soalan yang mana semua item soalan ni sesuai dijalankan pada umur 18 tahun dan ke atas. Jadi saya akan serahkan cara pentadbiran alat ujian ni kepada rakan saya seterusnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Syafiq bin Muhammad Sobri, nama menteri 253447. Okey, saya akan berkongsikan mengenai bagaimana borang subsidi ini digunakan dalam kajian kami, iaitu pengisian soal sidik secara online ini digunakan melalui medium borang Google ataupun Google Form, iaitu aplikasi tinjauan yang disertakan dalam Google Drive bersama dokumen yang ingin direkod, iaitu maklumat yang ingin dikumpul dengan memerlukan responden memasukkan alamat email dan juga nombor menteri. Okey, ia terbahagi kepada dua bahagian, iaitu bahagian A dan juga bahagian B. Bahagian A adalah mengumpul maklumat responden dan bahagian B adalah berkaitan dengan soal sidik minat kerjaya. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatin Farhana binti Abdullah, 255021. Saya akan membentangkan topik yang berkaitan dengan pentadbiran alat ujian. Inventory Survey Minat Kerjaya ini sesuai dijalankan kepada golongan yang berumur 18 tahun dan ke atas. Ini kerana inventory ini sesuai dijalankan kepada individu yang bakal memiliki atau menukar kerjaya yang dimiliki olehnya. Kaunselor yang menggunakan inventory ini perlulah menerangkan tentang cara pentadbiran dengan lebih jelas dan tepat kepada klien agar klien dapat menjawab soalan-soalan yang terdapat dalam inventory ini dengan mudah. Cara pentadbiran alat ujian ini boleh dijalankan secara temu bual atau bertulis yang dijalankan oleh kaunselor atau dijawab oleh klien mengikut keselesaan dan kerelaan diri klien itu sendiri. Tiada hak masa yang ditetapkan untuk menjawab inventory alat ujian minat kerjaya ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Anissa binti Hassan, nombor matrik 254521. Saya akan menerangkan pada bahagian cara penskoran. Bagi inventory survey minat kerjaya, ia mempunyai 3 pilihan jawapan, iaitu ya, tidak pasti dan juga tidak. Setiap individu yang menjawab inventory ini perlu memilih satu jawapan dan setiap jawapan mempunyai nilai yang tersendiri. Bagi jawapan ya, ia mewakili 2 markah. Bagi jawapan tidak pasti mewakili 0 markah. Dan bagi jawapan tidak mewakili 1 markah. Dalam inventory ini terdapat 10 item soalan negatif, iaitu terdapat pada soalan yang ke-5, 6, 7, 10, 17, 18, 19, 20, 21 dan juga 24. Bagi item negatif, ia mempunyai tanda R di setiap hujung soalan. Bagi item yang negatif juga, ia mempunyai nilai yang berbeza daripada item yang lain. Bagi jawapan ya, ia mewakili 1 markah, tidak pasti 0 markah dan juga bagi jawapan tidak mewakili 2 markah. Dalam inventory ini, jika terdapat individu menjawab
item dalam soalan ini sebanyak 9 dengan jawapan tidak pasti yang menunjukkan bahawa individu tersebut tidak mempunyai pendirian ataupun matlamat yang jelas dalam memilih bidang kerjaya yang bakal diceburi. Setiap jumlah skor bagi inventory ini menunjukkan bahawa tahap minat seorang individu terhadap pemilihan kerjaya yang akan diceburi. Skor maksima bagi inventory ini ialah 50, iaitu dia menunjukkan bahawa individu tersebut mempunyai tahap minat ataupun motivasi yang tinggi dalam memilih bidang kerjaya yang diceburi. Manakala skor yang rendah iaitu sebanyak 25, dia menunjukkan bahawa individu itu mempunyai tahap motivasi yang rendah dalam memilih bidang kerjaya yang diceburi. Skor setelah ditadbir, skor keseluruhan akan dikira. Jumlah skor tu dia melambangkan tahap minat seorang individu terhadap bidang kerjaya yang akan diceburi. Bagi skor 25 hingga 29, ia menunjukkan bahawa individu tersebut mempunyai tahap minat yang rendah dalam memilih bidang kerjaya yang diceburi. Bagi skor 30 hingga 34 menunjukkan tahap minat yang sederhana. Bagi skor 35 hingga 39 menunjukkan tahap minat yang sederhana baik, sederhana tinggi ataupun baik, dan skor yang paling tinggi iaitu 40 hingga 50 menunjukkan bahawa individu tersebut mempunyai tahap motivasi dan minat yang tinggi terhadap bidang kerjaya yang telah dipilih. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nazakira Rahana binti Sanuddin. Nombor matrik 256372. Okey, hari ini saya akan membentangkan hasil dapatan kumpulan kami. Kami telah menjalankan kajian ke atas 100 orang responden yang mana rata-rata responden merupakan pelajar dari kelas assessment dan testing group A dan group B. Saya ditugaskan untuk membentangkan dengan lebih lanjut hasil data yang telah diperolehi daripada bahagian A, iaitu bahagian demografi dari sudut jantina, umur, bangsa, pusat pengajian serta semester, dan 10 soalan daripada bahagian B. Okey, majoriti responden yang menjawab survey ini ialah pelajar perempuan dengan jumlah seramai 81 orang bersamaan 80.2%, manakala bilangan selebihnya ialah bersamaan 19.8% yang mewakili 19 orang pelajar lelaki. Kami telah menjalankan survey ini ke atas 3 kategori umur, iaitu 19 hingga 20, 21 hingga 22 dan 23 hingga 24. Jumlah peratusan umur responden yang paling tinggi ialah 23 hingga 24, iaitu seramai 70 orang bersamaan 70.3%. Diikuti dengan responden yang berumur 21 hingga 22 tahun adalah sebanyak 28.3% bersamaan 24 orang. Dan peratusan umur yang paling rendah ialah 19 hingga 20, iaitu sebanyak 5.9%, yang mana mereka merupakan pelajar mobiliti daripada Indonesia. Majoriti yang menjawab survey ini merupakan pelajar di semester 6, iaitu mewakili 9.41%, bersamaan 94 orang, dan selebihnya ialah pelajar dari semester 4, iaitu 5.9%. 90.1% responden berbangsa Melayu telah menjawab survei ini, diikuti dengan 3.0% daripada kaum Cina, 5.9% daripada rakyat Indonesia, dan 1% mewakili kadazan dusun. Seramai 75 orang bersamaan 75.2% responden dari Pusat Pengajian SAPSP, manakala selebihnya merupakan pelajar dari Pusat Pengajian SEML, iaitu sebanyak 24.8% bersamaan 25 orang pelajar, iaitu survey kerjaya. Okey, untuk soalan nombor 1, 94 orang responden yang menjawab soalan ini telah memilih jawapan ya, iaitu bersamaan 94.1%, iaitu mereka bersetuju bahawa nasihat merupakan elemen penting dalam kerjaya. Manakala 49% yang mewakili 5 orang responden telah memilih jawapan tidak pasti, dan seorang responden telah memilih jawapan tidak untuk soalan ini. Bagi soalan nombor 2 pula, jawapan dia merupakan jawapan yang paling tinggi dipilih, iaitu sebanyak 85.1% yang mewakili seramai 85 orang responden. Manakala 11 orang responden bersamaan 10.9% telah memilih jawapan tidak pasti, dan 4 orang responden tidak bersetuju dengan kenyataan kerja di luar adalah seronok.
Bagi soalan nombor 3 pula, seramai 63 orang responden, iaitu bersamaan 63.4% telah memilih jawapan ya bagi kenyataan ini, iaitu boleh memuaskan orang lain. Penyataan ini mempunyai peratus kedua tertinggi, iaitu sebanyak 27.7%, mewakili 28 orang responden bagi jawapan tidak pasti, dan peratus paling rendah ialah 89% bersamaan 9 orang responden bagi jawapan tidak. Okey, seramai 46 orang responden bersamaan 45.6% telah memilih jawapan ya bagi soalan mampu menyiapkan kerja tanpa bantuan orang lain, diikuti 28.7% bagi pilihan jawapan tidak pasti, iaitu bersamaan 28 orang responden, dan seramai 26 orang responden telah memilih jawapan tidak bagi kenyataan ini. Bagi soalan nombor 5 pula, iaitu tidak suka membuat keputusan yang susah, pilihan jawapan ya telah meraih peratus yang paling tinggi sebanyak 61.4% bersamaan 62 orang, diikuti dengan jumlah yang sama iaitu 19.3% bersamaan 19 orang bagi jawapan tidak pasti dan tidak. 40.6% iaitu bersamaan 40 orang responden telah memilih jawapan ya bagi soalan tidak akan membuat sesuatu untuk tujuan peribadi, diikuti dengan pilihan jawapan tidak pasti iaitu sebanyak 38 orang responden yang bersamaan dengan 37.6%, dan 22 orang responden telah memilih jawapan tidak. Seramai 54 orang responden bersamaan 53.5% memilih jawapan ya bagi soalan nombor 7, iaitu lebih selesa bersendirian. Penyataan ini mempunyai peratus kedua tertinggi, iaitu sebanyak 35.6%, mewakili 36 orang responden bagi jawapan tidak pasti, dan peratus paling rendah iaitu 10.9% bersamaan 10 orang responden bagi jawapan tidak. Okey, untuk soalan nombor 6 pula, 86 orang responden yang menjawab soalan ini telah memilih jawapan ya, iaitu bersamaan 86.1%. Mereka berpendapat bahawa akan belajar sesuatu yang baru walaupun susah, manakala 9.0% yang mewakili 9 orang responden memilih jawapan tidak pasti, dan 5 orang responden bersamaan 4.9% telah memilih jawapan tidak untuk soalan ini. Bagi soalan nombor 9 pula, jawapan ya merupakan pilihan yang paling tinggi, iaitu sebanyak 91.1% yang mewakili seramai 91 orang responden, manakala 7 orang responden bersamaan 6.2% memilih jawapan tidak pasti, dan 2 orang responden tidak bersetuju dengan kenyataan merancang secara beransur-ansur. Bagi soalan 10 pula, iaitu berkaitan dengan terus kekal dengan perancangan awal saya, pilihannya telah meraih peratus yang paling tinggi sebanyak 40.6%, diikuti dengan jumlah peratus kedua tertinggi iaitu 32.7% yang bersamaan 33 orang responden bagi pilihan jawapan tidak pasti, dan 26.7% iaitu sebanyak 27 orang responden memilih jawapan tidak bagi kenyataan ini. Assalamualaikum. Seterusnya saya Siti Nazrah binti Hassan, menteri nombor 254790. Seterusnya akan meneruskan untuk soalan 11 hingga soalan 25 bagi bahagian interpretasi data. Okey. Untuk soalan 11, iaitu soalan mengenai menurut arahan satu demi satu, majoriti pelajar telah bersetuju dan memilih item ya, iaitu sebanyak 76.2% pelajar. Dan seterusnya untuk soalan 12, iaitu berkenaan boleh bekerja secara beransur-ansur, seramai 92.1% pelajar telah bersetuju dan memilih item ya. Manakala bagi soalan 13, iaitu boleh berinteraksi dengan orang lain, seramai 89.1% pelajar telah bersetuju dan memilih item ya. Manakala untuk soalan 14, iaitu soalan mengenai sentiasa memikirkan masa depan, majoriti pelajar telah bersetuju dan memilih item ya sebanyak 95% pelajar. Dan untuk soalan 15, iaitu mengelak konflik ataupun berlainan pendapat, seramai 72.3% pelajar telah bersetuju dan memilih item ya. Dan untuk soalan 16, iaitu berterus terang adalah penting, seramai 86.1% pelajar telah bersetuju dengan kenyataan ini. Dan seterusnya untuk soalan 17,
iaitu soalan mengenai selesa dengan keadaan sekarang daripada memikirkan masa depan. Seramai 48.5% pelajar telah bersetuju dengan kenyataan ini. Dan seterusnya, untuk soalan 18, iaitu soalan mengenai boleh membuat keputusan. Seramai 76.2% pelajar telah bersetuju dan memilih item ya. Dan seterusnya untuk soalan 19, iaitu membuat keputusan dahulu dan kemudian membetulkan kesilapan. Seramai 51.5% pelajar telah bersetuju tentang soalan tersebut dan memilih item ya. Dan seterusnya untuk soalan 20, seramai 66.3% pelajar tidak bersetuju dengan kenyataan bahawa selalu memulakan kerja dan orang lain yang menyiapkannya ataupun bekerja separuh jalan. Dan seterusnya untuk soalan 21, soalan mengenai selesa di majlis yang tidak ramai orang, iaitu seramai 63.4% pelajar bersetuju dengan soalan tersebut dan memilih item ya. Dan untuk soalan 22, iaitu soalan mengenai selesa bekerja dengan orang lain, iaitu seramai 80.2% pelajar telah bersetuju dengan kenyataan tersebut dan memilih item ya. Dan untuk soalan 23, iaitu soalan mengenai memikul tanggungjawab sepenuhnya, seramai 75.2% pelajar telah bersetuju dan memilih item ya. Dan manakala untuk soalan 24, iaitu soalan mengenai selalu datang lambat dalam temu janji, seramai 59.4% pelajar tidak bersetuju dengan kenyataan tersebut dan memilih item tidak. Dan manakala soalan yang terakhir adalah soalan menyelesaikan kerja dahulu dan kemudian berehat ataupun beriadah, seramai 71.3% pelajar telah bersetuju dengan kenyataan tersebut dan memilih item ya. Okey, dan seterusnya saya akan pas kepada rakan sekumpulan saya. Okey, seterusnya saya akan menerangkan tentang kelebihan dan limitasi alat ujian. Okey, kelebihan survey minat kejayaan ni yang mana dia hanya mempunyai 25 item soalan. Okey, semua item yang disediakan adalah mudah dan senang difahami. Sebab apa kami cakap macam tu? Sebab kami mendapati sebanyak 100 orang responden yang telah menjawab item yang kami beri ni. Okey, seterusnya antara limitasi yang kami dapati semasa kami menjalankan atau mencari responden ni, yang mana inventory ni dijalankan secara alam maya. Jadi dekat situ antara limitasi yang kami dapati agak sukar untuk kami nak menerangkan cara pentadbiran. Maksudnya dari segi masa ataupun sekiranya ada individu atau responden mempunyai kekeliruan menjawab item yang diberi, so dia orang sangat susah dalam berkomunikasi untuk tanyakan soalan-soalan yang mengelirukan mereka. So bagi saya, bagi kumpulan kami, hanya itu je lah limitasi. Mana agak susah jugalah apabila kita mengadaptasi alat ujian psikologi yang mana ia perlu diterangkan secara jelas, ringkas. Okey, setakat itu saja. Okey, kesimpulan yang dapat kami buat semasa kami menjalankan tugasan kali ini, iaitu kami sendiri kan pilih survey minat kerjaya. So kesimpulan yang boleh kami konklusikan yang mana kerjaya ni kita boleh tengok merupakan satu perjalanan kemajuan individu. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, kerjaya ni perlu seiring dengan minat kecenderungan. Okey, maksudnya kat sini kita kalau nampak suatu kejayaan tu, kita mesti ada minat, kita mesti ada kecenderungan kita. Kalau tak, kita tak akan dapat motivasi untuk kita melakukan suatu kerja. Itu yang kedua. Yang ketiga, faktor-faktor tertentu juga mempengaruhi kejayaan. Contohnya macam setengah orang jadi guru sebab memang genetik dia, parents dia jadi guru. So secara tidak langsung dia buat parents itu jadi inspirasi, so dia akan termotivate diri dia sendiri untuk menjadi guru. Okey, sebab tu saya cakap faktor-faktor juga mempengaruhi seseorang tu pilih kerjaya, sama ada faktor luaran dan dalaman. Okey, setakat itu saja dari kumpulan kami. Sekian, terima kasih.